From this place, grew up with no disgrace. hang kapalara, lintah kok you jangan Flow itu hebat pula Hafiz ni, kena pakai macam ni ya. Tapi ni baju tetap Hafiz Y. Ni Why? Wah. Ni seorang yang hebat. Dengan pakaiannya memaksa saya juga pakai sedemikian. Ini dia JD, bekas peserta Raja Lawak. Dan kami mula berkenalan masa kita buat projek Kia ke Jepun. Saya penulis skrip dan dia koordinator pengembaraan masa di Jepun. Dan saya juga berlakon. Lupa. Okey. Tapi banyak kali sesat. Walaupun dia seorang koordinator yang bunyinya hebat, lulusan Jepun, dekat Jepun Terror. Saya lulus. Tak lulus tak? Tak lulus tak? Okey, tak apa. Sekarang jadi what are we up to, eh? Saya memandu teksi. Satu baju putih macam ni. Terima kasih. Maaf. Saya sekarang adalah pengusaha burger bakar. Kenapa saya menggunakan nama bakar? Saya adalah orang Perak. Dan orang Perak sebut bakar tu bakar. Burger bakar adalah benda yang sedang trending sekarang. Jadi saya ingin merebut peluang untuk membuat duit untuk anak bini saya. Jadi saya pun membuat burger bakar. Dan boleh. Sejauh mana kehebatan burger bakar? Oh, burger bakar. Sebab kita dengar banyak jenama burger bakar di pasaran sekarang. Jadi apa yang membezakan burger bakar jadi dengan yang lain tu? Kami ada buat burger bakar dengan sambal tempoyak. Oh. Itu gurau. Maaf sebab saya ada pakai title Raja Lawak, kena berlawak sikit-sikit boleh kau. Kami menggunakan resepi-resepi dan bahan-bahan yang digunakan di restoran-restoran high end. Contoh macam cabai hari Jumaat. Kalau di cabai, kenapa dia orang tak beli di cabai? Contohlah kita pakai contoh. Kenapa perlu rasa ambil yang sama tapi dengan harga tepi jalan. Bahan sama, Rasa sama, bahan sama dengan harga tepi jalan. tapi tempat dia di tepi jalan. Harga tepi jalan. Bukan Harga. tempat tepi jalan. Harga tepi jalan. Tempat di mana? Okey, kami setelah membuat beberapa study, bahasa Melayunya apa? Research. Kajian. Itu Melayu juga. Itu orang putih. Kajian. Kajian jalanan. Kami bermula di Siti Awak di Bazar Ramadan. Jadi setelah kami buat kajian, kami sepatutnya berada di dalam sebuah kedai yang telah maju untuk kami curi trafiknya. Dan kami telah memilih untuk berada di dalam kedai-kedai Apa tu curi trafik? Curi trafik berbeza dengan curi hati. Curi trafik ni ada benda yang bagus lah daripada curi trafik ni. Mamak ni kita tahu dah memang 24 hours, 24 jam beroperasi. Di Setiawan lah, masih di Setiawan lah. Beroperasi dan kita tahu dia punya jaringan trafik. Macam Melayu yang bagus lah kan. Keluar masuk orang ke kedai mamak tu. Yang bijak, yang lancar, yang cemerlang ni. Kami lihat orang datang ke kedai mamak untuk makan makanan-makanan India, uci canai, chapati, toasted, semua tu lah. Kan baik kalau kedai mamak tu ada option lain, ada pilihan lain selain daripada makanan-makanan itu. Dan sambil kita ada win-win lah, menang-menang punya situasi lah. Bila kita letak burger di situ, burger bakar ni di situ tadi, orang ada pilihan. Dan sebenarnya kedai mamak ni bisnes dia menjana keuangan tu sebenarnya daripada minuman. Kerana bila kita dah buat bisnes, kita tahu profit margin makanan-makanan itu. Contohnya macam burger kami, walaupun bahan-bahan kami daripada bahan-bahan yang terpilih, dengan harga jalanan kami masih mendapat 30 ke 50% profit margin. Okey. Dan kita pendekkan contoh. Boleh. Sejauh mana dah burger bakar? Jauh berjalan. Daripada Setiawan sudah sampai ke Mutiara Damansara. Mutiara Damansara. Jauh lah tu. Okey, pertama kami ketiga lah. Okey, jadi pertama sekarang di Mutiara Damansara. Di Damansara Perdana dulu. Damansara Perdana. Bulan 11 tahun lepas. Kemudian kami buka di Mutiara Damansara. Jadi sudah dua. Dengan nama? Dengan nama Raja Bakar 23. Apa signifikan 23? Saya tahu anda akan tanya. Jawapan dia tak ada 23 tu sebenarnya. Ramai orang tanya, apa 23? Tujuan saya letak 23 tu untuk orang tanya. Jawapan bergantung kepada mood saya hari tu. Okay. Kalau mood saya dalam mood bisnes, saya akan jawab 23 itu adalah perancangan kami untuk membuka 23 cawangan dalam keseluruhan. Jadi tak ada kena-mena dengan Illuminati ke? Tidak. Jangan anda cuba memenangkan saya di situ. Okey. Jadi sekarang dah ada dua di Mutiara di Damansara Perdana dan Mutiara Damansara. Kami akan buka setiap 3 bulan lah. So perancangan seterusnya di bulan keempat ni. Dan bulan ke-6 insya-Allah kami akan cuba container cafe. Menggunakan pakai kontainer. Kontainer terpakai.
Macam dibina di dalam dalam kontainer supaya dia lebih canggih lah, dengan self-sustainable punya equipment. Jadi kontainer tu dihidupkan sendiri kuasanya dengan solar panel, air hujan untuk basuhan-basuhan. Tapi benda-benda macam tu lah self-sustainable. Ya. Okay, selain tu jadi ahli satu kumpulan yang tak berapa nak gelap. Bukan kumpulan gelap lah, kita kata satu kumpulan menarik juga dan ada unsur-unsur trendsetter di situ. CAFERACER, Cafe Racer. Cafe Racer ni adalah motor-motor klasik, motor-motor retro zaman-zaman 70-an yang digunakan untuk berlumba. Zaman-zaman tu dia adalah certain sebelum dah lahirnya motor-motor superbike zaman sekarang ni, zaman tu dia ada ciri-ciri motor lumba yang telah dibuatkan sebagai motor jalanan yang ditunggang sebagai fashion instead of untuk berlumba lah. Itulah Cafe Racer. Kenapa dia main Cafe Racer? Motor yang digunakan untuk berlumba di bawah atas jalan yang digunakan oleh kami yang bukan berlumba ini, daripada satu kafe ke satu kafe untuk minum lah. Untuk Yamcha, untuk minum teh tarik kan. Jadi berlumba untuk ke kafe sahaja. Cafe Racer. Itulah dia, Racer. Tak penat berlumba untuk kafe tu? Tak penat. Sebab Cafe Racer ni unik. Walaupun dia tak mahal dan tapi dia affordable lah. Dia punya unik, dia punya klasik. Jadi berapa ramai ahli Cafe Racer? Okey, yang berdaftar di dalam Facebook kami adalah seramai 3,300 yang berdaftar. Tapi yang bermotosikal, masa bagaimana yang kami dapat lihat dalam, bukan semua 3,000 tu dah ada motosikal. Ada yang berminat lah, yang berminat. Okay. Yang kalau sedang menjejaki apa itu Cafe Racer yang sedang belajar, yang secara fizikal memiliki motor ini daripada tahun lepas punya event yang paling besar kami adakan adalah Distinguished Gentleman's Ride, yang merupakan Distinguished Gentleman's Ride DGR ya. Rasanya ada kaitan dengan satu kita kata satu event yang dipanggil Tempatan Fest. Betul. Okay. Betul. Tempatan Fest tu orang-orang yang InsyaAllah satu hari kita akan bawa salah seorang founder Tempatan Fest, iaitu Syed Rashid, salah seorang guru saya juga dulu. Saya kenal tu. Nanti kita akan bawa dia untuk ceritakan tentang Tempatan Fest lah. Sekarang dia teruskan mengenai Cafe Racer. So dari situ kita dapat jumpa dalam 200 lebih lah penunggang untuk bukan Cafe Racer sahaja, klasik, bobber, tracker, macam-macam lah. Motor retro lah, motor retro. Okay, jadi sejauh mana JD nampak kemampuan Cafe Racer tu untuk pergi, atau sejauh mana JD sendiri mahu dia pergi? Okey, movement ini telah bermula tahun 2008 tak salah saya. Ada perintis yang telah bermula tahun 2012 bila ramai orang cuba convert motor-motor jaguh lah. Jaguh dibuat Cafe Racer. Itu kita kena jumpa sendiri dengan insyaAllah satu hari. Facebook Cafe Racer Malaya untuk lihat motor-motor ahli-ahli kami. Boleh cuba search sekarang. Saya JD Raja Lawak kalau nak cari. Raja Bakor 23 Instagram 23 pun ada. Okey. Sampai iklan Hafizul Wan. Dan ramailah, semakin ramai. Dan tahun ini pula akan ada satu trend baru. Juga dibawa oleh perintis yang sama yang memulakan trend Cafe Racer. Beliau telah memulakan satu trend yang motor flat tracker. Itu kita cerita kemudian lah. Flat tracker ni digunakan bagi sikit gambaran flat tracker. Digunakan untuk racing dulu juga, tapi instead of racing atas track yang digunakan tarmac tu, tarmac. Dia adalah motor-motor lumba di atas dirt, atas tanah liat, tanah gambut, tanah liat yang macam kita kata rally lah, macam rally kan, yang kalau kita tengok yang cengeng nyengek tu kan, itu adalah tracker lah, flat tracker. Dan motor tu kalau dijadikan motor-motor untuk tunggangan harian amat cantik. Okay, jadi itu dah harapan untuk Cafe Racer. Harapan untuk Raja Bakar pula. Untuk Raja Bakar kami setiap 3 bulan kami akan mengembangkan branch baru, dan kita akan buka kepada franchisee sebab kita akan franchisekan bisnes. Bila cadang nak sudah mula. Sebenarnya Mutiara Damansara punya outlet adalah perkongsian saya dengan seorang sahabat lah. Yang lain semua saya punya sendiri. Saya telah membuka 50%, 50% daripada saham. Dia memiliki 50%. Dan kami akan perlahan-lahan membawa ke arah franchise bulan 4 ke atas. Dan container cafe ni kami telah
cuba untuk mendapatkan grant daripada teraju, salah satu daripada Jabatan Perdana Menteri, dan kami juga ingin mencuba untuk green grant untuk mendapatkan green grant daripada kerajaan kerana menggunakan solar panel. Solar panel ada green grant Satu cetusan baru nampak ni tu. untuk 4 kilowatt green grant memerlukan 60,000 kos untuk membina. Laman Sesawang Teraju Ha. dan selain itu tengok juga Laman Sesawang Raja Bakor 23 dan kita terima kasih kepada JD Yes. dengan sanggup datang dan juga sanggup meluangkan Saya nak evidence datang ni. Dengan baju taxi Okey. driver. dia lebih nampaknya. Jadi satu aspirasi anak muda, anda dengar sendiri, anda rasa dia hebat dan anda juga tahu sejauh mana kemampuan salah seorang orang yang beraspirasi macam JD. Jadi kita ubah diri kita dengan satu persoalan. Boleh apa tu? Boleh tak apa-apa. Boleh. Sungai jugalah mau rendah. Caplung hang tu pun takat dua lara, kena lalikan derah. Pulun pipa be, pelepah nyok kena lebih. Tueh lubang, habuan perembang, bagi ada orang kelih belakang. Sagi talakan depan India mau tumbang.